Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor versus PJ City. Pada perlawanan ni, PJ City menang 1-0 hasil jaringan deadlock. No import, no problem. Tak ada import, tak ada masalah walaupun bertemu dengan pasukan yang nak bermain di Asia katanya. Tetapi nampaknya itu adalah hanya angan-angan semata-mata. Apabila dengan PJ City yang performan mereka pun agak menurun dan tak pernah menang dalam 13 ke 14 game yang lepas, akhirnya PJ City berjaya menamatkan ataupun mengakhiri rekod tanpa kemenangan dengan menang ke atas pasukan Selangor. Untuk perlawanan ini, senang cerita saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah masalah terbesar pasukan Selangor dalam perlawanan ini? Kalau kita lihat daripada segi taktikal, pasukan Selangor pada perlawanan ini mereka ada mengubah sedikit corak permainan mereka, yang mana untuk perlawanan ini mereka lebih memfokuskan untuk memenuhi di bahagian tengah dan cuba untuk melakukan penetration di bahagian middle area, dan mereka banyak menggerakkan bola di bahagian tengah dan mereka menambahkan bilangan player di bahagian tengah untuk bermain dalam ruang yang lebih kecil dan ruang yang lebih tight apabila bertemu dengan pasukan PJ City yang bermain dengan sangat-sangat compact. Dan di bahagian wide area mereka hanya akan letak macam biasalah fullback mereka Fazli Mazlan di kiri, dan mereka akan letak di bahagian kanan mereka tak push Zikri Khalili, tetapi sebaliknya mereka letak Hakim Hassan untuk memfokuskan di bahagian wide area di bahagian kanan. Tetapi secara amnya memang Selangor bermain untuk penetrate ataupun cuba untuk menembusi bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan pasukan PJ City melalui gerakan-gerakan di bahagian tengah. Tetapi ada beberapa permasalahan dalam corak permainan Selangor ini, yang mana kita boleh lihat PJ City mereka punya defense memang sangat compact. Mereka bermain dengan sangat tight marking. Mereka telah menutup segala space untuk tidak memberikan pasukan Selangor daripada melakukan penetration pass ke hadapan ataupun through passing untuk beat mereka punya defensive line dan sebagainya. So benda tu yang menjadi kesukaran kepada pemain-pemain Selangor dalam menembusi di box pasukan PJ City. Dan kita boleh lihat sebenarnya pasukan Selangor mereka mempunyai idea ataupun mereka ada flow yang mereka perlu follow dalam game ni. Tetapi daripada segi idea, ya di situ ada idea. Mereka nampak apa yang mereka ingin lakukan, tetapi daripada segi adaptation, bagaimana mereka ingin mengadaptasikan dan bagaimana mereka nak execute that idea dalam gameplay, itu yang menjadi permasalahan terbesar kepada pasukan Selangor. Apabila pemain-pemain pasukan Selangor gagal untuk execute dan buat seperti mana yang mereka rancang, terutamanya dalam perlawanan. Idea tu dah nampak yang mereka cuba untuk penetrate di bahagian tengah, nak masuk ke bahagian tengah, ataupun mereka buka kepada bahagian wide area di bahagian sayap ni ataupun fullback ni akan cross masuk ke dalam kotak penalti untuk mencari target man dan sebagainya. Idea mereka dah nampak, idea mereka cuba lakukan, tetapi daripada segi adaptation, daripada segi execute that idea, itu yang menjadi permasalahan utama kepada pasukan Selangor. Kenapa mereka gagal untuk execute dan juga mereka gagal untuk adapt dengan taktikal tersebut? Yang pertama, kalau kita lihat apabila pemain Selangor bermain lebih narrow di bahagian tengah, bermain dalam small space di bahagian tengah, mereka cuba untuk mencari keyon dan sebagainya, tetapi pemain-pemain serangan pasukan Selangor ni dah dimarking, dan dalam masa yang sama keadaan di kawasan pasukan PJ City tu dah compact. So apabila dah compact, mereka tak banyak choice ataupun option untuk melakukan passing. Dan yang menjadi permasalahan utama adalah kerana pemain-pemain Selangor terlalu statik, yang mana mereka tak bergerak. Kita boleh tengok apabila mereka cuba untuk penetrate di bahagian tengah, mereka diapit oleh pemain PJ City begitu sahaja, dan mereka duduk kat situ sambil minta bola. Mereka minta bola padahal dah kena apit. Sepatutnya mereka boleh lakukan check in, check out, mereka cari lagi positioning, mereka attract pertahanan pasukan PJ City untuk naik ke atas. Off ball movement tu penting untuk bermain macam tu. Sebab apa saya kata begitu?
Sebab Selangor dah ada player yang bagus daripada segi vision dan juga passing accuracy yang tepat. Mereka dah ada alat. Sekiranya pemain-pemain membuat larian untuk attract pertahanan lawan, cari space dan sebagainya, Alex adalah key player yang master daripada segi passing dan juga vision, yang mana dia boleh melakukan true pass terus ke hadapan sekiranya ada space dan sebagainya. Tetapi pemain-pemain serangan pasukan Selangor ni dah kena marking. Kawasan pula sempit dalam small space dengan tight space. Dah ke tak boleh bergerak, tak ada ruang, still lagi duk minta bola dan statik dekat situ sambil mengharapkan keajaiban. Senang cerita macam, oh passing kat aku, insya-Allah aku boleh buat. Padahal dah kena marking elok dah. Space pun tak ada, macam mana dia nak buat? Tu sebab mudahnya Selangor hilang bola. Bila mana Selangor hilang bola, dia cuba passing macam tu, kena intercept, bola kena halang macam tu sahaja, kena rampas, keluar balik clear ball, kena mula balik daripada bahagian tengah. Macam tu Selangor. Disebabkan pergerakan mereka tak bergerak, mereka punya off ball movement kurang, memang statik sangat. Kalau lihat game ni, idea tu ada, macam saya cakap idea ada, tetapi macam mana dia nak buat idea tu? Adalah beberapa gerakan yang mereka berjaya lakukan. Antaranya daripada Mukairi Ajmal, yang mana Mukairi ada pace, dia berjaya untuk beat juga dengan kualiti individu yang dia ada. Alex berjaya untuk mencipta beberapa gerakan menarik dengan hantaran-hantaran true passing dia. Bila ada larian-larian ataupun space yang ada, sepatutnya pemain-pemain Selangor banyak bergerak, attract pertahanan keluar untuk create space kepada tim dan sebagainya. Tetapi saya tak tahulah, betul lah apa Atras Selangor kata. Kau kata nak pergi Asia tapi mencaca merbah. Macam tu lah. Itu yang boleh saya komen lah untuk pasukan Selangor. Tetapi macam mereka rugi. Bagi saya mereka rugi. Sebab mereka ada player seperti Alex. Mereka ada player seperti Mukairi yang rajin. Sepatutnya mereka boleh manfaatkan kelebihan-kelebihan player yang ada ni. Sepatutnya mereka dah boleh penetrate kalau mereka banyak bergerak. Tetapi apabila terlalu statik, tetapi nak penetrate kot bahagian tengah, kena pula pasukan pertahanan yang compact, memang susah lah. Jadi kena perbaikilah untuk pasukan Selangor. Kena baiki banyak, kena rombak balik. Bukan hanya daripada gameplay sahaja, kena daripada segi taktikal pun kena rombak balik. Jadi itu untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan PJ City, bagi saya mereka bagus. Mereka berdisiplin, mereka sangat compact di bahagian pertahanan. Macam saya cakap tadi, mereka tahu Selangor banyak push untuk attack di bahagian tengah, dan mereka akan guna kadang-kadang di wide area untuk lambung, untuk main target man. Jadi mereka dah compact, mereka tutup segala ruang untuk memastikan yang pasukan Selangor tak boleh melakukan true passing, dan mereka banyak clear ball untuk lebih cepat ataupun lebih jauh untuk memastikan yang Selangor tak boleh untuk tingkatkan intensity game. Benda tu sangat bagus, dan PJ City bermain dengan counter attack sahaja, dan akhirnya mereka berjaya mendapatkan gol melalui Darren Lock. Satu gol yang berkualiti tinggi lah, walaupun diapit 2-3 orang player, dan akhirnya beliau berjaya untuk menjaringkan gol. Yang tu pun saya boleh katakan defense Selangor buat apa? Kenapa dia relok boleh ada space macam tu kan? So benda tu memang teruk lah. Jadi untuk PJ City, tahniah sebab anda menunjukkan kualiti yang bagus daripada segi disiplin, bertahan dengan sangat baik, counter attack yang bagus, ada beberapa gerakan counter attack yang bagus. Mungkin anda perlu improve lagi di bahagian tengah lah. Tetapi disiplin di bahagian pertahanan, Zainal, Rafi, Kugan dan sebagainya, anda excellent game ni. Memang saya puji lah. Jadi itu je ulasan saya. Assalamualaikum.